Okey, kita ada subtopik seterusnya 5.4 numerical method. So dalam topik ni kita akan belajar macam mana nak selesaikan integration tanpa menggunakan rules. Okey, apa yang perlu kita gunakan dalam subtopik ni adalah formula dan kita akan banyak guna calculator sahaja. Okey. So, teknik ni agak mudah, agak mudah dan senang nak dapat jawapan betul kalau kita diberi masalah yang perlu gunakan numerical ni. Cuma kita kena hati-hati semasa kita mengira menggunakan calculator. Takut kita salah type formula, so kita akan salah keseluruhan jawapan tu lah. So numerical method ni dalam subtopik ni kita ada dua bahagian, iaitu namanya trapezoidal rules, dan juga yang satu lagi adalah Simpson rules. So kita pergi kepada teknik yang pertama dulu, macam mana nak buat dia. So nama trapezoidal rule ini juga dikenali sebagai trapezoid rules ataupun trapezium rules. Anda tahu ni shape dia dia macam petak, tapi yang sebelah ni dia macam itulah lebih kurang. Ini adalah trapezium. So idea daripada shape ini telah memberikan satu numerical method yang boleh digunakan dalam integration. So apa dia punya tekniknya adalah, tengok dalam box ni. Dalam box ni dia ajar kita, kalau anda perhatikan yang dekat belah kiri ni, belah kiri ni adalah soalan yang selalu dia bagi dekat kita, dia suruh selesaikan pakai teknik ataupun pakai rules. So, kalau kita perhatikan di sini, dia mesti soalannya mesti bagi lower limit dan upper limit. Contoh, dia bagi kita soalan fungsinya daripada 8 sampai 12. A-nya 8, B-nya 12. Fx ni pun mesti diberi pada kita. Contohnya Fx ni dia bagi x kuasa 3 campur 8 bahagi eksponen x. Contoh. Contohnya fungsinya macam gitu. So, bila dia beri soalan macam ini, kita boleh selesaikan menggunakan formula yang di right hand side ni. So, right hand side ni adalah formula numerical untuk trapezoidal rules. Perhatikan dalam formula ni, apa yang kita ada adalah, kita ada H, H per 2. So, H itu sebenarnya definitionnya, H itu adalah increment. Increment of X. Increment of X. So, nanti kita akan berilah nilai H-nya berapa. Lepas tu kita ada bracket besar. Bracket besar. Kemudian kita ada FA. FA ni apa maknanya? Mestilah fungsi F ni dimasukkan nilai A. Itulah maknanya. Fungsi ni, Fx ni, dimasukkan nilai A, dapatkan nombornya berapa. Kemudian ditambahkan dengan FB. FB tu apa? FB tu senang je lah. 12 masukkan ke dalam X. Dapatkan nilainya apa. FA tambah FB tambah 2. Tambah 2. Dekat sini ada simbol summation. Summation. Iteration. I ni merujuk kepada iteration. I iteration. Lepas tu kita ada n minus 1. So, n tu adalah n tu number of iteration. N tu adalah number of iteration. Jumlah iteration lah nanti. Lepas tu dia ada F, A tambah I, H. Apa benda ni? F, A tambah I, H. So, A kita ni nanti akan ditambahkan dengan increment H. Tutup bracket. Itu sahaja.
Okey, walau bagaimanapun formula ini boleh diringkaskan. Okey, boleh diringkaskan, nanti dia jadi lebih senang bila kita dah baca dalam box. Okey, kita tengok terus. Okey, kita tengok terus bawah ni. Okey, bawah kotak ni dia ada ajar number of iteration is given by, okey, n tadi saya dah cakap kan, number of iteration n. N tu nak dapatnya macam mana? B tolak A dibahagikan dengan H. Maksudnya ni 2 ditolakkan dengan 8 bahagi H. Nanti bacalah soalan H nak berapa. Okey. Baik. Okey, kita proceed dengan dia punya step dia. Okey, macam saya kata tadi, kalau kita dah bina buat kotak lagi senang macam mana kita nak buat dia. Okey, step yang pertama. Step pertama, anda mesti kenal pasti 4 perkara. Okey, kenal pasti 4 perkara. Yang mana 3 daripadanya selalunya dah diberi dalam soalan. So, baca soalan betul-betul. Soalan akan bagi nilai A dan B. Okey, lower limit dan upper limit. Kemudian, dia akan bagi salah satu sama ada H ataupun N. So, kalau dia kata H equal to 0.2. Okey, kalau H dah kata 0.2, so awak boleh tolak je terus. A tolak B bahagi H, awak akan dapat N. So, akan dapat number of iteration lah. Okey. Okey, step yang kedua, awak akan bina satu kotak. Kotak ni nampak macam susah, tapi sebenarnya senang sangat. Kotak ni mengandungi 3 kolom. Okey, kolom pertama adalah I. I ni adalah iteration. So, iteration ni, dia tak bermula dengan 1 dia bermula dengan kosong. Bermula dengan kosong dan berakhir dengan N. Sebab itu, dekat step 1 ni penting. Awak mesti tahu N tu berapa. Jadi, awak akan tahu awak punya number of iteration tu daripada kosong, 1, 2, 3 sampai N ke berapa. Okey, kemudian kotak yang kedua, kolom yang kedua tajuknya adalah XI. Okey, X ikut iteration. So, XI ni tipsnya senang je. Dia mestilah bermula dengan A. Baca soalan awak, A awak berapa? Katalah A kita 8. Okeylah 8. 8. Lepas tu, dia mesti diakhiri dengan B. Okey, kalau sini 8, bawah sekali ni mestilah 12. Okey, kemudian dalaman ni, tadi kan sini dah penuh kan? Katakanlah awak punya fungsi, sekejap Okey. Katakanlah fungsi awak, awak dah tetapkan dia punya. Okey, awak dah tetapkan. Okey, kita back semula ke step 1. Katakanlah dah baca soalan, A awak 8, B awak 12. H awak dah bagi tahu, H dalam soalan adalah 0.5. Kemudian awak pun carilah N, 12 tolak 8 bahagi 0.5. So, awak dapat number of iteration adalah 8. So, awak punya box iteration adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kotak terakhir ni 8. Okay. So, bila awak nak tulis XI ni, bermula dengan A kita 8, mesti berakhir dengan B kita 12. Jadi, apa isi dalam ni adalah A awak ni kena tambah dengan H. Okey, 8 tambah H 0.5. So, di sini akan jadi 8.5. Nombor seterusnya tambah lagi 0.5 akan jadi 9. Lepas tu jadi 9.5. Lepas tu 10. Lepas tu 10.5. Lepas tu 11. Lepas tu 11.5. Macam gitu. Okey. Depends lah. Ikutlah A awak berapa, B awak berapa. Lepas tu awak tambahkan dengan H yang diberi dalam soalan awak nanti.
Okey, kemudian kolom yang ketiga tajuk kita adalah fx. Okey, bila dah namanya fx, maknanya sekarang nilai-nilai x yang awak ada dekat kolom yang kedua ni perlu digantikan dalam fungsi f. Okey, perlu digantikan dalam fungsi f. Okey, katakanlah fungsi f awak tadi, kita ambil yang atas, contoh tadi adalah x kuasa 3 campur 8 bahagi eksponen x. Jadi, untuk cari nilainya, awak gantilah. Okey, mula-mula x yang pertama awak 8. Gantikan 8 kuasa 3 tambah 8 bahagi eksponen kuasa 8. Catat dia punya nilai. Kemudian, nilai seterusnya 8.5, 9, 9.5 dan sebagainya. Okey, cuma masa awak sedang menulis ni, okey, biasakan diri anda untuk asingkan FA dan FB. FA dan FB ni buat dia sedikit ke tepi. Okey, nilainya tekan kalkulator, lepas tu tuliskan dia ke kiri sikit. Selain daripada FA dan FB, buat dekat sebelah kanan sikit. Jadi nampakkan dia macam ada dua pecahan kat dalam ni. Okey. Sebab apa? Sebab formula dekat atas tadi dia ajar kita bahawa kita kena tambah FA tambah FB. Kemudian selain daripada FA tambah FB, kena darab dengan 2. Itulah rasionalnya kenapa saya ajar kita perlu pisahkan sikit FA dengan FB daripada F yang lain-lain. Okey. Jadinya kat sini kita akan summation kan. Bawah sekali ni kita kena total up. Yang dekat sebelah kiri ni adalah FA tambah FB. Okey, FA tambah FB. So awak tambah siap-siap dapat kat sini. Kemudian yang balance dekat sini, belah kanan ni awak tambahkan juga. So secara tak langsung awak akan nampak dia dah dapat, dah jadi macam pattern awak punya formula tadi. Okey, iaitu H dia suruh bahagi 2, tengok balik H awak bahagi dengan 2. FA tambah FB ni awak dah kumpulkan satu bahagian. Okey, kalau awak dah kumpulkan satu bahagian, kita boleh namakan balik dengan nama U contohnya. Tambahkan dengan 2, so bahagian yang sebelah kanan ni adalah summation yang belah belakang ni. Jadi awak boleh namakan dia sebagai V. So formulanya boleh diringkaskan menjadi H per 2 U tambah 2 V. Okey, contoh kita tengok kat bawah ni, kita ada satu contoh. Okey, tengok macam ini cara dia bagi soalan. Solve following integral by using, dah cakap guna metod trapezoidal. H-nya dah cakap 0.125. Dia dah bagi tahu pula tu, tuliskan jawapan dalam 3 decimal places. Jadi make sure awak kena salin sampai 3 decimal places je, jangan lebih, jangan kurang. Kemudian ini soalannya. Okey. Dekat soalan ni, dalam soalan ni secara tak langsung awak dah ada A awak sama dengan 0, B awak sama dengan 1. Soalan atas tadi H sama dengan 0.125. Fx awak dapat square root X tambah 3. Dah lengkap lah ni. Okey, tinggal cari sikit-sikit je lagi. Okey, so daripada situ apa yang kita kurang dalam step 1 adalah N. Okey, so kita kena cari N lah. N macam mana formulanya tadi adalah B tolak A bahagi H. Okey, ni tengok kat bawah ni. So, bila kita dah cari, kita dapat N kita 8. Okey, so kita try check jawapan kita ni betul ke tidak. Okey, mula-mula kita ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah tajuknya iteration. Iteration bermula dengan 0, berakhir dengan N. Okey, berakhir dengan N sama dengan 8. Okey, stop. So, dalamannya adalah 0, 1, 2, 3 sampai 8. Okey, kolom yang kedua adalah XI. XI kita depends. Tengok soalan kita punya info tadi, A kita berapa? So, A kita adalah 0. Okey, ni penanda aras. Dan bawah sekali mesti dapat B sama dengan 1. Okey, so dalaman ni macam mana nak cari? Dalaman ni adalah 0, okey, ditambahkan dengan H. 0
0 tambah 0.125 dapat 0.125. 0.125 tambah 0.125 dapat 0.25. Tambah lagi sampai bawah. Okey, last kali ni awak kena check lah. 0.875 tambah 0.125 dapat tak 1? Okey, kalau dapat dah betul lah tu. Okey. Okey, kemudian kolom yang ketiga. Okey, ini adalah fungsi awak. Square root x tambah 3. Kemudian masukkan nilai x. Mula-mula masukkan 0. Okey, 0 tambah 3 square root dapat 1.732. Kemudian masukkan 0.125 dapat apa? 0.25 dapat apa? Last sekali masukkan 1. So kalau masukkan 1 dapat 4, square rootnya adalah 2. Okey, ambil yang positif saja. Okey, daripada situ, okey, macam saya cakap tadi, okey, nampakkan patternnya tu, yang A dan B ni letak sedikit ke kiri, selain daripadanya letak di kanan. Kemudian masukkan dalam formula, ini adalah U, ini adalah V. Formulanya adalah H per 2 U tambah 2 V. Okey, so bila dah masukkan, okey, inilah jawapan akhir dia, 0.865. Siap. Example M, kita nak cuba buat, okey, dia punya keseluruhan soalan ni. So, solve the following integral by using trapezoidal rules. Using h equal to 0.25, write the answer to 2 decimal places. Okey, so daripada sini dia dah bagi kita banyak maklumat. Okey, kita keluarkan. A kita sama dengan 2, B sama dengan 4, H sama dengan 0.25. So, bila H 0.25, terus cari N. N sama dengan B tolak A bahagi H. Okey, so N kita akan dapat nilai 8. Okey, selain daripada tu, fx yang dah diberi pada kita yang dalam integral tu, square root x tolak 1. Okey, so ni semua info yang kita perlukan. Okey, kemudian step 1 dah siap. Okey, step yang kedua, ada dah tabelnya. Okey, step yang kedua, apa perlu kita buat adalah kita akan isi tabel ni lah. Okey, yang pertama adalah iteration. So, iteration kita tadi berakhir dengan 8, bermula dengan 0. So, kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, kemudian tengah sini kita ada xi. Xi kita bermula dengan 2. So, tadi dia kata H-nya adalah 0.25. So, kita akan mula menambah lah. 2 tambah 0.25 adalah 2.25. Tambah lagi 0.25 dapat 2.5. Tambah lagi dapat 2.75. 3. 3.25. 3.5. 3.75 dan last sekali dapat 4. Okey. Okey, kemudian sini ada fx. Fx kita adalah square root x bahagi x tolak 1. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita nak kena carilah. Okey, masukkan semua nilai x tu ke dalam fungsi. So, okey, saya dah buat dah ni. Okey, apabila kita punya x kita 2, kita akan dapat nilai 1.41. Okey, apabila x kita 2.25, tekan kalkulator, awak akan dapat 1.34. Seterusnya 2.5 dapat 1.29. Next, apabila x kita 2.75, kita dapat 1.25. Kalau 3 akan dapat 1.22. X 3.25 dapat 1.20. X 3.5 kita dapat 1.18. X 3.75 dapat 1.17.
dan X4 kita dapat 1.15. Okay. So kita perlu tambahkan, okay, summation ni semua. Ni tak ada garisan jadi dia nampak lari sikit, sorry. So untuk FA tambah FB yang belah depan ni kita dapat 2.56. Yang belah kanan ni kalau kita tambah kita dapat 8.65. Okay. So sekarang nampaknya kita dah dapat U dan V kita. Okay, ini adalah U, ini adalah V. So kita punya jawapan akhir kita adalah daripada 2 sampai 4 untuk fungsi X tolak 1 Fx, dx. Jawapannya adalah 0.25 bahagi 2. Bahagi 2 ni formula jangan ubah-ubah pula. 2.56 tambah 2, 8.65. Tekan kalkulator, anda akan dapat dia punya jawapan akhir adalah 2.48. Kita ada teknik kedua untuk numerical. So kita ada Simpson rule. Okey, kalau tadi awak dah faham trapezoidal rules, jadi Simpson ni pun seakan sama je. Okey, ada beza sikit je beza dia. Okey, kita tengok. So untuk Simpson rule, perkaranya sama. Perkara yang anda perlu tahu masih lagi ada berapa perkara tadi? A, B, H, N, Fx awak apa. Okay. So yang membezakan dia adalah dia punya formula. Okay, kita lihat di sini formula untuk Simpson. Formula untuk Simpson adalah H bahagi 3. Okay, berbeza dengan trapezoidal tadi. Kalau yang trapezoidal tadi formulanya adalah kejap tulis tajuk. Trapezoidal formulanya adalah H bahagi 2. Ni H bahagi 3. Okey, kemudian, okey, tuliskan dulu formula trapezoidal. FA tambah FB tambah summation FA tambah IH. Okey, so ataupun boleh juga ditulis sebagai H per 2 U tambah 2 V. Okey, kalau formula Simpson, H-nya perlu dibahagikan dengan 3. Okey, H-nya kena bahagi dengan 3. Kemudian dia masih ada bracket besar macam trapezoidal. FA tambah FB. Okey, so FA tambah FB ni juga kita boleh namakan sebagai U. Okey. Lepas tu formulanya, kat sini ada tambah 2. Minta maaf tertinggal. Okey. So tambah 4 summation untuk I yang sifatnya odd number. Okey, I yang sifatnya odd number dan tambah 2 summation I yang sifatnya even number. Jadi daripada sini kita boleh namakan dia. Ini kita boleh namakan sebagai U, V. Yang ni kita namakan sebagai W. Contohnya lah. Okey, kalau awak nak pakai huruf lain pun boleh. Jadi formula Simpson boleh diringkaskan menjadi H bahagi 3 U tambah 4V tambah 2W. Okey, macam gitulah kisahnya ni. Okey, sekarang kita nak tengok dia punya box dia. Macam mana nak buat dia punya box? Okey, dia punya box. Okey, kalau anda perhatikan lebih kurang sama je macam box trapezoidal. Cuma dalam box Simpson, Fx ni perlu dipisahkan kepada 3 bahagian. Kalau yang trapezoidal tadi, trapezoidal awak perlu pisahkan kepada 2 bahagian sahaja dalam ni. Tapi dalam yang Simpson ni awak akan nampak dia macam ada 3 bahagian lah, 3 pecahan. Okey, 3 pecahan ni dia bezakan macam mana? Yang yang paling tepi ni, yang paling kiri, dia adalah FA dengan FB. Yang tengah ni pula, dia akan dituliskan di tengah apabila I-nya odd number.
Okey, odd number kalau I-nya 1, 3, 5, 7, nilai fx-nya tulis kat tengah. Sebab nak memudahkan nanti awak punya penulisan, nak tambahkan tu nanti jadi mudah. Dan yang belakang sekali ni, okey, yang paling kanan ni adalah apabila nombor I awak adalah even number. Okey, so secara tak langsung nanti awak akan nampak dekat awak punya kotak ni bersilang-silang lah. Ada yang kosong, ada yang berisi. So dia zigzag macam gitu. So bila semuanya ni dah penuh, boleh totalkan lah. Totalkan yang depan, yang paling kiri ni FA tambah FB. Yang tengah-tengah ni adalah untuk yang I yang odd number. Okey, dan yang belakang sekali adalah apabila I even number. Okey, kemudian masukkan dalam formula Simpson rules. Okey, kita ada H per 3, U tambah 4V tambah 2W. Okey, kita tengok contoh. Ni contoh dah ada dah. Alright, dekat contoh ni, dia bagi kita H, bagi kita A, bagi kita B, Fx. So, tinggal cari N sahaja. Kalau dah cari N, dapat 6. Okey, tengok box dia. Ni box dia. Okey, box dia akan sama. I-nya bermula dengan 0, berakhir dengan N. Ni adalah N. Xi dia bermula dengan A dan berakhir dengan B. Dalaman ni kena tambah dengan H. H-nya dah cakap dah 0.5. Jadi tambahlah 0.5, 1, 1.5, 2 dan sebagainya. Kemudian masukkan nilai fx. Okay, awak tengok saya terus bahagi kepada 3 bahagian supaya kita nampak pengisian kita tu. So untuk FA, okay, kalau A kita kosong, masukkan kosong kat sini. Eksponen kosong tolak 4 dapat nilai 0.018. Dan bawah sekali masukkan 3 dapat 148.413. Okay, untuk nilai yang seterusnya, bila iteration yang pertama, iteration nombor 1, 1 ni adalah nombor ganjil. So, nombor ganjil ni, X-nya 0.5 perlu diletakkan di tengah. Ni untuk yang I yang odd. Lepas tu, buatlah 1, 3, 5 semua dekat tengah. Kalau I yang even, 2, 4, okey, 2 dan 4 letakkan di paling kanan. Lepas tu kita summation kan. So ini U, ni V, ni W. Dan kita masuk dalam formula Simpson. Okey. Okey, kita nak try buat satu soalan. Okey, example O. So untuk example O, kita ada dekat sini. Okay, solve the following integral by using Simpson rules using n equal to 4. Write the answer to 3 decimal places. Okay. Okay, so kita keluarkan maklumat. Okay, kita ada A sama dengan negatif 2, B sama dengan 3. Okay, dia tak bagi H tapi dia bagi N. N sama dengan 4. Okay, bila dia bagi kita formula N sama dengan 4, kita tahu tadi formula asal N adalah B tolak A bahagi H. Jadi sekarang kita kurang info tentang H. Macam mana nak dapatkan H? Tukar je lah kedudukan dia. Okay, H pindah ke atas dan N pindah ke bawah. B tolak A bahagi N. So bila kita dapat, kita kira H kita adalah 3 tolak negatif 2 bahagi 4. So kita akan dapat dia punya H-nya adalah berapa H kita? H kita adalah, okay, kejap 3 tolak negatif 2 bahagi 4 dapat 1.25. Okay. Okay, kemudian kita perlu isi kita punya box kat bawah ni. Okay, kita punya yang pertama ni adalah number of iteration, Xi dan Fx. Okey, number of iteration kita adalah tadi daripada 0 sampai 4. So kita ada 0, 1, 2, 3, 4. Okey, 0, 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian kita punya X kita. Okey,
X kita bermula dengan A. So, A kita adalah negatif 2. Okey, kita kiralah negatif 2 tambah 1.25. Kita dapat negatif 0.75. Tambah lagi 1.25. Dapat 0.5. Tambah lagi. Okey, kita dapat 1.75. Dan tambah lagi, kita akan dapat 3. Okey, macam tu. Alright, seterusnya. 2 kolom dah siap. Okey, kita nak check balik apa fx kita. Kita punya fx adalah 1 per ln x tambah 4. Okey, jadi sekarang kita dah nak mula masukkan lah. Okey, first kali kita akan masukkan A kita. A kita negatif 2. So, kalau kita masuk, kita dapat. Okey, kita dapat berapa? 1.44. Okey, tengok soalan. Soalan nak berapa decimal places? 3 decimal places. Jadi, kita punya catatan kita adalah okey, 1.443. Okey, 1.443. Okey, kemudian kita ubah. Kalau X kita negatif 0.75. Negatif 0.75. So, kita dapat kita punya fx kita kena tulis kat tengah. Sebab kita punya iteration adalah nombor ganjil. 0.848. Kemudian, kita gantikan X kita dengan 0.5. Kita dapat 0.665. Kemudian, kita gantikan dengan 1.75. Kita dapat 0.572. Dan last sekali kita dapat, kita masukkan 3. Kita dapat 0.514. Okey, kemudian kita kena summation kan lah. Okey, ni tak ada apa-apa summation, saya buat dia dulu. So, 1.443 campur 0.514. Kita dapat 1.957. Dan 0.848 campur 0.572. Kita dapat 1.420. Okey, so daripada situ, ini adalah U, ni V, ni W. So, kita punya soalan tadi, daripada negatif 2 sampai 3, 1 per ln X tambah 4. Formulanya adalah H per 3, U campur 4V campur 2W. So, anda boleh masukkan semua nilai ni ke dalam kita punya fungsi ni lah. Okey.